Alhamdulillah sudah masih lagi bersama dengan kami dalam pagi edisi 16 bulan Rabiul Akhir 1446 Hijrah bersamaan dengan 20 bulan Oktober dan 20 Oktober tahun 2024 di hari Ahad hari ini. Dan seperti yang kami berigakan pada bis kita semua di awal pagi tadi, hari ini ada satu segmen wawancara yang rasanya mempunyai peminat dan pengikutnya tersendiri. Kami bawakan pada bis kita semua segmen bicara undang-undang. Dan apa yang kita akan bicarakan hari ini, yang kami cuba fahami, subjek yang kita cuba fahami hari ini ialah mengenai dengan wasiat daripada perspektif Islam. Ya, wasiat dalam Islam. Topik perbualan kita untuk segmen bicara undang-undang kali ini bersama dengan tetamu kita Yang Mulia Tuan Yusof bin Halim, seorang peguam. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar hari Tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezeki pertemuan hari ini. Terima kasih kerana datang ke Rampai Pagi, menyerikan lagi Rampai Pagi. Dan saya dan Hani cukup teruja sebenarnya apabila mengetahui hari ini ada segmen bicara undang-undang, dan tambahan lagi Tuan datang kemari juga untuk sama-sama tadi membicarakan mengenai hal ini. Satu topik yang rasanya cukup penting juga untuk tadi sama-sama fahami Tuan. Maklum sajalah sering tadi mendengar mengenai dengan wasiat contohnya, ataupun tadi sering juga melihat di media-media sosial, contohnya di drama dan sebagainya. Tadi terfikir, betul kan dia? Macam mana kan keadaan yang sebenarnya? So mungkin rasanya tadi boleh menggunakan ini sebagai satu medium untuk tadi menambah pengetahuan kita ni dan juga pemahaman kita ni apa sebenarnya wasiat ni, macam mana sebenarnya proses membuat wasiat dan sebagainya. Tapi rasanya molek Tuan untuk tadi memulakan segmen wawancara kita ni hari ini, mungkin Tuan boleh kongsikan dengan penonton Rampai Pagi kenapa sebenarnya perlu wasiat ini dilakukan. Silakan Tuan. Soalan ni yang sebenarnya ada dua cara menjawab. Satu cara tu adalah banyak orang bertanya pada saya, kan ada sistem pembagian harta di dalam Islam, faraid. Ya. Jadi sudah ada sistem, kenapa perlu wasiat? Jawapannya sebenarnya senang. Jawapannya ia sistem yang complementary. Dan sistem wasiat ni memang diminta untuk semua orang berwasiat, orang Islam di dalam Quran dan hadis. Wasiat ni adalah keinginan atau harapan bagaimana harta, hutang kan diaturkan selepas seorang itu meninggal dunia. Jadi persoalan faraid sama faraid ni adalah sistem di mana kalau tidak diaturkan, inilah cara, the default position. Ya. Tapi yang soalan kedua selalu orang bertanya, itu kenapa saya perlu wasiat? Mudah lekat. Mudah lekat. Selalu wasiat untuk orang-orang akan mati, berumur macam saya mungkin. Jadi jawapan pada soalan kedua pula adalah kalau diri tahu bila mati senang. Mati itu pasti, tapi bila ia akan tiba tak ada orang tahu ya. Dan juga bukan satu, mati itu tak pasti. Kedua, walaupun muda, kadang-kadang orang muda tu selalu orang fikir wasiat ni tentang harta. Tetapi wasiat juga ada tentang perkara-perkara lain. Hutang. Ya. Kedua, kalau kita orang muda, ada anak damit. Kalau misalnya suami isteri meninggal dalam satu kemalangan, dua-dua meninggal sekali. Perkara ini bukan perkara yang rare, yang bukan selalu tapi pernah terjadi. Kalau suami isteri pergi kerja pakai kereta yang sama, apa jadi dengan anak? Siapa menjaga? Ya. Pernah terfikir anak damit 3-4 tahun. Kalau kita tidak uruskan ini, mungkin anak itu akan dijaga oleh orang yang kita tidak mahu menjaga anak itu. Jadi itulah wasiat perlu, walaupun ada faraid, wasiat perlu walaupun kita orang muda, dan wasiat juga perlu walaupun kita bukan orang muda. Wasiat ni ada dua perkara. Tengok kalau kita melihat dari orang yang berwasiat dan orang yang menerima wasiat. Walaupun kita muda, kita menerima wasiat. Jadi bila kita menerima wasiat, kita mesti tahu hukum-hukumnya, ilmunya. Ilmu pengurusan harta ni, wasiat,
hibah dan faraid adalah satu ilmu yang perlu tahu oleh semua orang. Ya. Mungkin soalan susulan barangkali tuan daripada pengongsian tadi, wasiat tidak semestinya hanya tertumpu kepada aset sahaja, bukan semestinya harta sahaja. Tapi contoh yang diberikan rasanya contoh yang agak menarik sebenarnya Hani, apabila macam ada anak kita ni dan sebagainya. Okey, saya berikan contoh dalam konteks mungkin orang yang diwasiatkan untuk menjaga anak atau nanti tidak mau menerima tanggungjawab tersebut. Jadi macam mana, apa yang akan berlaku seterusnya ni tuan? Ia macam ini. Kalau wasiat, biasanya yang penerima harta tu tak perlu ditanya sama dia akan menerima. Ia boleh menerima atau menolak selepas kematian kita. Tetapi orang yang untuk menjaga anak tu, baiklah sebelum kita berwasiat bertanya, sanggup kita? Mengindak alih-alih tiba terpaksa jaga 5 orang anak, indak sanggup kali. Bertanya dulu sebelum buat wasiat. Baik, seterusnya tuan, memandangkan wasiat ini sering dikaitkan dengan pengurusan harta. Jadi lazimnya ada juga kesalahfahaman di antara wasiat dengan hibah ni. Jadi mungkin dapat diterangkan dengan lebih lanjut lagi perbezaan antara wasiat dan juga hibah yang dimaksudkan pemberian semasa hidup. Ya. Ini perkara mustahak sebabnya undang-undang yang dipakai di Brunei berlainan. Saya dah melihat ada peguam-peguam dari luar negara ataupun orang-orang yang melibatkan diri dalam perkara ini dari luar negara dan datang sini memberi keterangan tentang hibah yang sebenarnya tak boleh dipakai oleh di Brunei. Satu, kita mesti tahu hibah tu seperti apa yang Puan mengatakan adalah pemberian semasa hidup. Pemberian tu mesti mutlak. Hibah tu apabila sudah dibagi tidak boleh buruk siku, tak boleh ambil balik. Dan mutlak tu adalah pemberian tu mesti tidak bersyarat. Wasiat tu adalah pemberian yang diberi. Saya kata saya akan beri tanah ni kepada Awang selepas saya mati. Ia akan selepas saya mati. Tapi terdapat hibah di sini yang hibah bersyarat. Saya hibahkan pada orang ni, tetapi dia hanya akan dapat selepas saya mati. Hibah bersyarat tidak dibolehkan di Brunei. Anda di bawah kanun undang-undang, bila kita buat hibah bersyarat, hibah tu sah, syarat tu gugur. Misalnya saya kata, saya kasih kereta ni pada Awang, tetapi awak bis kita selepas 5 tahun mesti kasih pada adik. Hibah tu sah, tapi kita tak perlu bagi pada adik. Syarat tu tak sah. Baik. Dan kalau boleh juga ditambah lagi sedikit ni soalannya tuan. Kalau tadi boleh lihat dari segi orang yang layak menerima wasiat dan juga orang yang tidak layak, mungkin ada kriteria-kriteria tertentu barangkali tuan. Saya memikirkan mungkin daripada konteks seorang yang mungkin tidak mempunyai adik-beradik ataupun tidak mempunyai anak, atau mungkin mempunyai adik-beradik dan anak tapi mungkin ada perhubungan yang kurang baiklah barangkali, mungkin tidak bengam lah orang katanya. Jadi macam mana keadaannya tu tuan? Walaupun ada beradiknya tapi aku nak mau membagi arah syanunya sepulan bin sepulan. Aku lebih prefer membagi arah orang ani yang mungkin ada talian darah dan sebagainya. Jadi dari konteks mahkamah dan juga legalnya tuan, macam mana isu ini akan ditangani? Dari segi hukum, wasiat Islam sangat beza dengan wasiat bukan untuk orang Islam. Wasiat Islam tidak dapat diberi pada ahli waris. Saya tak boleh berwasiat, tanah ini saya beri pada anak saya, tak sah. Wasiat yang Islam tu cuma 1/3. 1/3 boleh diberi pada orang, tetapi tak boleh diberi pada waris. Pasal waris dikatakan waris sudah ada haknya di bawah faraid. Jadi yang 1/3 ni boleh beri pada orang. Orang pertama yang kita mesti fikirkan siapa? Diri sendiri. Pasal 1/3 tu fikir pada diri sendiri, amal jariah kita. Selepas kita meninggal, pahala yang berterusan amal jariah. Mungkin 1/3 kita kata 10,000 buat masjid,
amal jariah. Selepas tu seperti Tuan mengatakan, mungkin ada orang yang bukan tak ada talian waris, tetapi kan mau bagi. Ada dua golongan orang yang selalunya dipikirkan dalam 1/3 ni. Satu, anak angkat. Anak angkat tidak mendapat hak waris. Kedua, kalau seorang tu mu'alaf dan indungnya belum masuk Islam. Ya. Itu faraid hanya turun pada orang Islam. Jadi 1/3 tu bolehlah kita kasih pada indung kita yang belum masuk Islam. Dan juga mungkin kepada orang-orang cucu yang bukan waris, anak manakan, dan juga charity. Charity yang kita boleh bagi. Jadi selalu misconception yang saya akan cuba pecahkan di sini, wasiat tu tidak boleh kepada waris. Itu yang paling mustahak. Bercakap mengenai dengan misconception, rasanya penting juga soalan ni Hani. Mungkin boleh tanyakan kepada Tuan. Kita sering, mungkin pemahaman kita ni, kebanyakan orang kita ni dipengaruhi oleh apa yang terlihat di dalam kaca TV. Contohnya drama-drama dan sebagainya. Dan mungkin bukan fakta, tapi mungkin senario yang digunakan dalam drama tidak semestinya betul 100% Tuan. Jadi pemahaman kebanyakan orang, termasuk saya sendiri, wasiat ini cuma akan dilakukan kepada mereka, oleh mereka yang mempunyai harta. Jadi kalau misalnya dalam satu konteks, orang itu mungkin hartanya tidak banyak Tuan, hidup sederhana sahaja, lepas tu disuruh membuat wasiat. Mungkin soalan yang timbul sekarang, apa juga kuwasiatkan? Bukannya harta pun banyak mana pun. Jadi apa saranan Tuan sebenarnya mengenai dengan hal ini? Saya rasa tidak banyak orang yang tidak berharta. Jarang terdapat. Walaupun harta sikit sama banyak. Jadi harta tu siapa yang akan dapat? Tapi yang pertama di dalam wasiat adalah pentadbir. Sama ada kita ada harta atau kita ada hutang, siapa akan mentadbir ni? Jadi kita mesti melantik seorang pentadbir. Kedua, senarai hutang kita, hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Mesti dibayar. Hutang pada Allah 3, zakat, haji sama fidyah. Tidak ada orang tahu kita dah bayar zakat, tidak ada orang tahu kita dah bayar fidyah. Jadi senaraikan harta kita. Mungkin orang tidak tahu, walaupun tidak banyak, mungkin tak orang tahu. Biasanya yang dari pengalaman saya, isteri pun tak tahu pasal harta suami. Jadi senaraikanlah. Jadi dan kumpulkan dokumen-dokumen harta supaya apabila meninggal tu senang. Yang paling sulit apabila seorang meninggal tu untuk mengumpul dokumen harta, tidak ada orang tahu. Dia kumpulkan dalam satu tempat dan iaitu wasiat. Dokumen saya di mana, harta saya berapa, siapa jadi pentadbir, hutang saya berapa. Tidak ada orang tahu. Mungkin dapat di zoom out sedikit. Hari ini kita ni memperkatakan mengenai dengan wasiat. Kalau di zoom out sedikit dan melihat dari segi pengurusan harta bagi orang yang baru sahaja meninggal, mana satu yang menjadi keutamaan terlebih dahulu? Adakah diteliti terlebih dahulu pertama hutangnya, yang kedua baru melihat dari segi faraid? Bagaimana tu Tuan dari segi keutamaan? Dia ada urutannya. Apabila seorang tu meninggal, urutan dia begini. Pertama, mesti bayar kepada perbelanjaan pengkebumian. Itu yang pertama. Kedua, hutang pada Allah. Hutang pada Allah iaitu zakat, haji, fidyah. Ketiga, hutang pada manusia. Hutang pada manusia termasuk kalau hutang pada kerajaan, ya. Keempat, itu kalau ada wasiat, ditolak dulu. Pasal kita mesti tahu apa harta pusaka tu. Kalau sudah diwasiatkan 1/3 tu mesti ditolak. Kelima adalah kalau sudah dihibahkan, sudah dihibahkan pada sesiapa masa hidup. Kalau masih hidup dihibahkan boleh lebih daripada 1/3. Dan keenam, ini terjadi banyak di Brunei, iaitu orang memegang amanah. Rumah tu, kedai tu nama dia, tapi sebenarnya bukan dia punya. Dia pegang, dia digunakan nama dia saja. Atas nama sahaja. Jadi ini semua mesti tolak. Selepas tolak ini, barulah didapatkan perintah dari Mahkamah Syariah
macam mana agihan faraid dan diagihkan secara faraid. Bila waktu yang sebenarnya paling sesuai untuk Tani menguruskan ataupun menuntut wasiat? Sebab juga sering Tani dengar John Tuan, kalau orang baru meninggal dan sebagainya, mungkin soalan yang akan sering timbul, persoalannya jangan tah baru je meninggal. Kenapa tah masa ni Tejo akan bertanya wasiat pembagian harta dan sebagainya. Dari segi pandangan Tuan, pengalaman Tuan yang cukup besar dalam bidang guaman, bila sebenarnya waktu yang paling sesuai? Bagi saya lah, masa kalau orang buat kenduri ataupun orang berkumpul masa pengkebumian tu, bukan masa itu yang kan dirundingkan pasal wasiat, waris, faraid atau harta. Tetapi masa itu mungkin masa yang paling baik. So, orang dah berkumpul. Bagi tahu, mari kita berkumpul sebulan lagi. Tarikhnya untuk berbincangkan perkara ini. Bukan pasal orang tu sudah di sana. Terutama sekali kalau antara ahli waris yang berada di luar negara. Jadi ditetapkan hari untuk berunding. Sama ada berunding fizikal atau sekarang boleh berunding secara Zoom. Tapi ditetapkan. Mengindak saya faham banyak orang kata mayat masih lekat lagi panas, masih merah, tanah masih merah. Dan orang dalam kesedihan. Tetapi ditetapkan bila perlu berunding. Jangan tidak ditetapkan sebabnya kadang benda ni melarat, tidak ada kesudahan. Dan salah satu pesanan saya bukan tak terjadi masa pengkebumian ataupun hari-hari tahlil, kalau orang membuat tahlil, orang ahli waris terus ambil barang. Saya ahli waris, saya nak ambil ini, saya nak ambil tak boleh. Sebabnya mesti jelaskan hutang dulu. Siapa tahu hutang orang tu, tidak Rasanya dapat. memang cukup pentinglah Tuan untuk Tani bercerita dengan orang yang rapat dengan kita ni mengenai dengan hutang-hutang. Ini pun sering didengar Johania apabila ada majlis tahlil dan sebagainya, keluarga akan sering memberitahu kepada yang hadir jikalau ada hutang dari hutang si mati, mungkin boleh berjumpa dengan ahli keluarga ataupun mungkin dihalalkan dan sebagainya. Ini rasanya seperti yang diberikan tadi, kepentingan kita menguruskan hutang si mati dahulu. Itulah memerlukan kepekaan kita ni juga mengenai dengan hal ini. Seterusnya Tuan, sebelum kita ni mengakhiri sesi wawancara kita pada hari ini, antara nasihat umum untuk berwasiat, golongan mana yang sangat perlu membuat wasiat ini? Silakan Tuan. Bagi saya golongan yang sudah bekerja, golongan yang sudah ada keluarga, perlu fikirkan pada perkara ini. Dan kalau sudah berumur tu lebih mustahak lah. Kalau sudah berumur, kemungkinan lebih berharta, kemungkinan lebih berhutang, kemungkinan lebih hampir meninggal dunia. Jadi semua golongan, tapi yang ada yang lebih prioriti. Dan jumpalah orang yang lebih berilmu untuk macam mana kan uruskan perkara ini. Baik, terima kasih Tuan atas penerangannya mengenai dengan wasiat dari segi perspektif Islam, pastinya memberikan satu info yang berguna kepada penonton Rampai Pagi hari ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi Tuan. Terima kasih. Assalamualaikum Tuan. Terima kasih. Waalaikumsalam.